Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 42 akan membentangkan projek Intelligent Preschool Attendance. Okey, sebelum itu, benarkah saya memperkenalkan ahli kumpulan? Untuk kumpulan 42 ini, kami mempunyai 3 ahli kumpulan dan antaranya adalah sebagai ketua, iaitu saya, Tuan Muhammad Farhan bin Tuan Zainuddin dengan nombor matrik AA190167, dan 2 ahli kumpulan yang lain iaitu Muhammad Zikri bin Muhammad Zani dengan nombor matrik AA190059, dan terakhir sekali adalah Muhammad Saiful Azhar bin Syafi'i dengan nombor matrik AA190495. Okey, untuk pengenalan bagi projek ni, pada projek Diploma Kejuruteraan Elektrik semester 2 tahun 2020-2021, tema yang telah dipilih untuk semester ini adalah tema bebas. Oleh hal yang demikian, untuk projek semester ini, kumpulan kami telah bercadang untuk melakukan projek reka bentuk dan binaan yang bertajuk Intelligent Preschool Attendance. Tajuk untuk projek kali ini telah dicadangkan oleh penyelia kami, iaitu Encik Muhammad Faizal bin Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Saiful Azhar bin Syafi'i bernombor matrik AA190495. Saya akan memberi penerangan tentang projek akhir tahun kumpulan kami, iaitu Intelligent Preschool Attendant, bahagian latar belakang projek dan penyataan masalah. Pada era pandemik ini, kerajaan Malaysia telah mengambil tindakan untuk menggubal satu garis panduan khusus kepada sektor pendidikan sekolah bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pelajar terjamin. Pada masa yang sama, proses pembelajaran dan pengajaran PDP dapat berjalan dengan lancar. Antara garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia adalah pelajar perlulah merekod suhu dan kehadiran mereka sebelum memasuki kawasan sekolah. Walau bagaimanapun, permasalahan timbul apabila proses merekod data tersebut tidak direkodkan secara efisien dan sistematik. Hal ini demikian kerana proses merekod menggunakan buku log menyebabkan data disusun secara rawak dan tidak teratur. Hal ini menyebabkan pihak sekolah sukar untuk memesan pelajar yang mempunyai gejala awal COVID-19 seperti demam panas atau suhu melebihi 37 darjah Celsius. Berdasarkan permasalahan tersebut, untuk projek semester kami telah merancang untuk membina sebuah sistem kehadiran pintar untuk pelajar prasekolah dalam menghadapi pandemik COVID-19. Permasalahan proses merekod suhu dan kehadiran pelajar timbul apabila proses ini dilakukan secara bertulis. Proses merekod data seperti ini sangatlah tidak efisien kerana susunan senarai pelajar disusun berdasarkan waktu kehadiran pelajar tanpa disusun mengikut tingkatan, kelas dan nama pelajar. Hal ini menyebabkan para guru sukar untuk menentukan dan mencari senarai nama pelajar. Hal ini juga menyukarkan para guru untuk menentukan bilangan para pelajar yang hadir ke sekolah. Selain itu, proses merekod kehadiran pelajar seperti ini tidak dapat menentukan bilangan serta nama pelajar yang tidak hadir ke sekolah. Seterusnya, masalah yang dihadapi apabila melakukan proses merekod secara bertulis ini, para guru haruslah menulis dan membina semula senarai jadual kehadiran pelajar sebelum dihantar ke pejabat. Hal ini menyebabkan proses merekod kehadiran pelajar menjadi lambat dan tidak efisien. Oleh hal yang demikian, dengan adanya sistem kehadiran pintar atau lebih dikenali sebagai Intelligent Preschool Attendant yang menggunakan teknologi inframerah dan Radio Frequency Identification atau lebih dikenali sebagai RFID, kita mampu mengukur suhu serta menentukan identiti pelajar. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zikri bin Muhammad Zani. Nama matrik AA190059. Okey, untuk projek tahun akhir kumpulan kami telah menyiapkan satu prototype yang bernama preschool attendant system. Okey, saya akan menerangkan untuk bahagian objektif dan juga skop kajian. Okey, untuk bahagian objektif, ketika kami membina prototype ini, kami menetapkan beberapa objektif untuk projek ini, iaitu membina sebuah sistem kehadiran pintar untuk pelajar prasekolah dalam menghadapi pandemik COVID-19. Hal ini dapat memudahkan para pelajar dan guru ketika mereka menghadiri sesi persekolahan, terutamanya untuk pelajar prasekolah ketika pandemik COVID-19. Okey, yang kedua, membina sebuah prototype yang dapat mengukur suhu dan merekod kehadiran pelajar ke dalam sistem atau peralatan data, iaitu Google Sheet. Okey, segala data yang direkodkan seperti suhu dan juga kehadiran pelajar, seperti masa pelajar itu dah hadir ke sekolah, dapat direkodkan dan dihantar kepada peralatan data, iaitu Google Sheet. Okey, yang terakhir, yang ketiga, membina dan menghasilkan sebuah jadual rekod kehadiran pelajar secara automatik pada setiap hari persekolahan. Okey, para guru dapat mengenal pasti pelajar yang hadir ke sekolah ketika pandemik COVID-19 dengan lebih mudah dan efisien. Okey, seterusnya untuk skop kajian. Okey, projek kami merangkumi pelajar prasekolah, jadi kami menggunakan alatan, kami memerlukan beberapa komponen-komponen elektronik yang dapat menghasilkan prototype ini. Okey, prototype ini menggunakan komponen-komponen elektronik seperti Arduino ESP8266, MLS 90614, RFID RC522 dan juga Liquid Crystal Display atau LCD. Itu antara komponen-komponen elektrik yang kami gunakan untuk projek kami pada kali ini. Okey, untuk Arduino ESP8266 ini, peranti ini adalah sebuah peranti untuk menghantar data-data seperti suhu dan ID pelajar ke platform data, dan perkalaan data yang digunakan ialah platform Google Sheet. Okey, manakala untuk MLS 90614 pula digunakan untuk mengukur suhu pelajar, dan MLS 90614 ialah peranti pengesan suhu inframerah. Okey, manakala untuk RFID RC522 pula merupakan komponen untuk mengimbas ID pelajar, dan kami menggunakan pengimbas radio frequency identification atau dikenali sebagai RFID. Okey, manakala untuk LCD pula, LCD adalah untuk memaparkan nilai suhu dan nombor gelang RFID yang dipakai pada pelajar pada skrin. Okey, projek ini digunakan secara khas untuk pelajar-pelajar sekolah, terutamanya kepada para pelajar kepada pelajar prasekolah. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, sekarang ini adalah untuk metodologi kajian. Untuk kaedah metodologi, pada projek ini kami telah menggunakan kaedah metodologi air terjun. Hal ini kerana kaedah metodologi ini mampu menjimatkan masa pada masa yang sama, juga mampu menghasilkan sistem yang efisien. Kaedah metodologi ini mempunyai 4 fasa, iaitu fasa analisis keperluan, fasa reka bentuk, fasa implementasi dan fasa pengujian. Pada fasa analisis keperluan, kami telah menghasilkan sebuah carta alih menggunakan aplikasi Microsoft Visio. Microsoft Visio adalah aplikasi yang mampu membina sebuah vektor grafik
dalam menghasilkan sebuah carta alih. Carta alih pada sistem projek ini mampu dilihat melalui rajah 1 di sebelah. Seperti yang kita dapat lihat, sistem ini yang akan bermula dengan menghubungkan Node MCU 8266 dengan Wi-Fi. Selepas Node MCU dan Wi-Fi dapat dihubungkan, LCD akan memaparkan Wi-Fi connected. Pada masa yang sama, buzzer akan berbunyi dan pelajar dan LED akan menyala. Seterusnya, LCD akan memaparkan Scan Your ID bagi memberi arahan kepada para pelajar untuk mengimbas gelang RFID mereka. Jika terdapat pelajar yang mengimbas gelang RFID mereka, LCD akan memaparkan nama dan ID pelajar tersebut. Kemudian, selepas beberapa saat, LCD akan memaparkan Scan Your Temperature bagi memberi arahan kepada para pelajar untuk mengukur suhu mereka menggunakan sensor MLX 96014. Seterusnya, selepas suhu pelajar telah diukur, sistem ini akan mengukur sama ada suhu pelajar tersebut adalah kurang atau melebihi 37 darjah Celsius. Jika suhu pelajar adalah melebihi 37 darjah Celsius, maka LCD akan memaparkan high temperature dan nilai suhu pada paparan skrin. Pada masa yang sama, buzzer akan berbunyi selama 30 saat. Walau bagaimanapun, jika suhu pelajar adalah kurang daripada 37 darjah Celsius, maka LCD akan memaparkan normal temp pada paparan skrin, sementara buzzer akan berbunyi selama sesaat. Seterusnya, apabila data-data seperti nombor RFID dan nilai suhu pelajar telah diterima, data-data tersebut akan dihantar dan direkodkan ke pangkalan data, iaitu di Google Sheet. Okey, pada fasa reka bentuk, kami telah menggunakan beberapa program aplikasi untuk membina gambar rajah, lita serta kod sistem. Untuk pembinaan gambar rajah lita, kami telah menggunakan aplikasi Freezing, manakala untuk pembinaan kod sistem pula kami telah menggunakan aplikasi Arduino IDE dan Google Scribe. Dengan menggunakan aplikasi Freezing, kami telah membina sebuah gambar rajah lita sebelum menjalani proses pemasangan komponen secara fizikal. Komponen-komponen yang telah digunakan adalah Node MCU 8266, sensor MLX 96014, LCD I2C, LED perintang 220 ohm, buzzer dan pengimbas RFID RC522. Gambar rajah dan hasil pemasangan lita untuk projek ini mampu dilihat pada rajah 2. Pada fasa implementasi, ia terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama adalah pembangunan perkakasan ataupun hardware, dan yang kedua adalah pembangunan perisian ataupun software. Hal ini bagi memastikan setiap kod sistem binaan dan komponen-komponen yang digunakan adalah dalam keadaan yang baik dan tidak mempunyai sebarang kegagalan. Pada pembangunan perkakasan, pemasangan komponen-komponen seperti Node MCU 8266, sensor MLX 96014, LCD I2C, LED perintang 220 ohm, buzzer dan pengimbas RFID dipasang mengikut gambar rajah lita yang telah dibina pada rajah 2. Sistem ini akan dibahagikan kepada beberapa pengujian, iaitu ujian menghubungkan ESP8266 dengan Wi-Fi, ujian mengimbas gelang RFID menggunakan RFID RC522, ujian mengukur suhu badan dengan tepat menggunakan sensor MLX 96014, memastikan komponen buzzer serta LED berfungsi dengan baik, ujian LCD I2C untuk memaparkan tulisan pada paparan skrin, dan ujian menghantar data-data seperti nombor RFID dan nilai suhu ke pangkalan data. Seterusnya, untuk pembangunan perisian pula, kami telah menggunakan dua aplikasi, iaitu Arduino IDE dan Google Scribe. Untuk aplikasi Arduino IDE, program ini menggunakan tulisan C dan C++
untuk memuat naik kod program ke Arduino, manakala untuk aplikasi Google Script pula, program ini adalah sebuah platform script yang menggunakan bahasa JavaScript untuk membina sebuah sistem di Google Sheet. Penulisan kod sistem bagi kedua-dua aplikasi ini mampu dilihat pada rajah 3 dan rajah 4. Pada penulisan pembinaan kod program pada aplikasi Arduino IDE, sistem ini mampu dibahagikan kepada beberapa subfungsi mengikut fungsi yang tertentu. Subfungsi yang telah diprogramkan di dalam sistem ini adalah subfungsi untuk mengimbas gelang RFID, subfungsi untuk mengukur suhu badan, subfungsi untuk menghubungkan sistem Node MCU 8266 ke Google Sheet, subfungsi untuk menghubungkan Node MCU 8266 dengan Wi-Fi, dan subfungsi untuk menghantar data-data seperti ukuran suhu dan nombor RFID ke pangkalan data, iaitu Google Sheet. Selain itu, pembinaan kod sistem digunakan di Google Script juga telah dibahagikan kepada beberapa subfungsi. Antara subfungsi tersebut adalah fungsi untuk membina sebuah jadual secara automatik pada hari yang telah ditetapkan, subfungsi untuk menghantar email serta notifikasi, subfungsi menerima data seperti nilai suhu dan nombor RFID daripada Node MCU 8266, subfungsi untuk mengukur pelajar dan mengenal pasti senarai pelajar yang hadir lewat atau menjalani isolasi. Seterusnya adalah fasa pengujian. Fasa pengujian adalah fasa di mana setiap binaan, perkakasan dan perisian di fasa implementasi akan bergabung dan disatukan untuk menghasilkan sebuah sistem yang lengkap. Pada masa yang sama, fasa ini juga terbahagi kepada dua bahagian, iaitu ujian perkakasan dan yang kedua adalah ujian perisian. Okey, pada ujian perkakasan, ujian ini adalah untuk memastikan setiap komponen seperti Node MCU, ESP8266, LCD, I2C, sensor MLX 96014, RFID RC522, LED dan buzzer berfungsi dengan baik tanpa ada sebarang kegagalan. Antara ujian yang telah dijalankan pada ujian perkakasan ini adalah ujian RFID RC untuk mengimbas nombor RFID pada gelang pelajar, ujian sensor MLX 96014 untuk mengukur suhu pelajar dengan tepat, ujian LCD I2C untuk memaparkan paparan serta data-data seperti suhu, pengenalan ID dan nama pelajar pada skrin, ujian untuk memastikan Node MCU ESP8266 bersambung ke Wi-Fi, ujian untuk memastikan Node MCU bersambung ke pangkalan data, ujian untuk memastikan Node MCU ESP8266 mampu menghantar data-data seperti suhu dan nombor RFID ke pangkalan data, iaitu Google Sheet. Pada ujian perisian pula, ujian ini adalah untuk memastikan tiada sebarang kegagalan dan membaik pulih setiap kelemahan sistem di kod binaan Arduino IDE dan Google Script. Antara ujian yang telah diuji adalah ujian memastikan sistem mampu mengenal pasti pelajar yang mempunyai suhu yang normal atau tinggi, ujian memastikan sistem mampu mengenal pasti pelajar yang hadir awal atau lewat ke sekolah, ujian memastikan sistem mampu merekod waktu kehadiran pelajar, ujian memastikan sistem mampu menghantar notifikasi atau email apabila sistem kehadiran pelajar mula beroperasi, dan ujian memastikan sistem mampu menghantar notifikasi email apabila terdapat pelajar yang hadir lewat atau terpaksa menjalani isolasi. Sekarang ini adalah untuk keputusan dan perbincangan.
setelah menjalani beberapa ujian terhadap sistem ini, kami telah memperolehi beberapa keputusan berdasarkan ujian tersebut, dan hasil keputusan ini mampu dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu prototipe pengesan kedatangan dan sistem paparan kedatangan pelajar. Untuk prototipe pengesan kedatangan, pada rajah 5 menunjukkan hasil pemasangan prototipe, manakala rajah 6 adalah gambar rajah data skematik untuk projek ini. Berdasarkan skematik ini, kita dapat lihat pembinaan dan pemasangan setiap komponen seperti Node MCU 8266, LCD I2C, sensor MLX 96014, RFID RC522, LED, buzzer dan perintang 220 ohm disambungkan untuk menghasilkan sebuah sistem yang lengkap. Prototipe pada rajah 5 di atas mampu mengimbas nombor gelang RFID serta mengukur suhu badan pelajar dan merekodkan data-data tersebut ke pangkalan data, iaitu Google Sheet. Sistem prototipe ini bermula dengan menghubungkan Node MCU 8266 dengan Wi-Fi yang telah ditetapkan. Kemudian apabila Node MCU 8266 telah berhubung dengan Wi-Fi, LCD I2C akan memaparkan Wi-Fi connected dan LED akan menyala. Kemudian Node MCU 8266 akan menghubungkan sistem ke pangkalan data, iaitu Google Sheet, sebelum menghantar data-data seperti nombor RFID dan nilai suhu pelajar. Apabila sistem Node MCU telah dihubungkan dengan pangkalan data, maka LCD akan memaparkan Scan Your ID pada paparan skrin. Hal ini demikian kerana untuk memberi arahan kepada para pelajar untuk mengimbas gelang RFID mereka ke pengimbas RFID RC522. Apabila pengimbas ini telah mengimbas gelang RFID pelajar, input nombor RFID akan diterima dan berdasarkan input tersebut dapat menentukan nama dan ID pengenalan pelajar tersebut. Pada masa yang sama, nama dan nombor ID pengenalan pelajar tersebut akan dipaparkan ke LCD skrin selama beberapa saat. Kemudian, LCD akan memaparkan Scan Your Temperature pada paparan skrin untuk memberikan kepada para pelajar supaya mengukur suhu mereka menggunakan sensor MLX 96014. Apabila komponen ini telah mengukur dan mengimbas suhu pelajar tersebut, maka skrin akan memaparkan nilai suhu yang telah dibaca. Jika nilai suhu kurang daripada 37 darjah Celsius, maka skrin LCD akan memaparkan normal temperature untuk memberitahu pelajar tersebut dalam mempunyai suhu badan yang normal. Manakala jika nilai suhu adalah melebihi 37 darjah Celsius, maka paparan skrin LCD akan memaparkan high temperature dan buzzer akan berbunyi selama 30 saat. Hal ini demikian kerana untuk memberi amaran awal kepada para guru dan pelajar tersebut mempunyai gejala demam, panas atau suhu yang tinggi. Kemudian, selepas data-data nombor RFID dan suhu pelajar telah diterima, maka data-data tersebut akan dihantar ke pangkalan data, iaitu di Google Sheet. Di pangkalan data, kesemua data-data seperti nama, nombor RFID, pengenalan nombor RFID, waktu kehadiran, nilai suhu dan status pelajar akan direkodkan secara tersusun mengikut urutan nama dan kelas. Antara contoh-contoh data-data yang diterima oleh RFID adalah seperti di jadual 1. Seperti yang anda boleh lihat, data-data yang dapat diterima adalah nombor RFID, nama dan nombor ID. Dan contoh-contoh data yang diterima oleh pengimbas MLX 96014 adalah suhu dan status suhu. Sebagai contoh di sini, apabila suhu adalah 35.07, maka ia adalah normal temperature.
Tetapi jika suhu adalah 37.06 darjah Celsius, maka status suhu akan menjadi high temperature. Okey, sekarang ini adalah sistem paparan kedatangan pelajar. Sistem paparan kedatangan pelajar adalah sebuah sistem bekalan yang dibina menggunakan aplikasi Google Script melalui JavaScript. Melalui bahasa JavaScript. Sistem ini dibina dengan beberapa fungsi, iaitu membina jadual pelajar secara automatik pada setiap hari persekolahan, menerima dan merekodkan data-data seperti suhu dan nombor RFID pelajar secara tersusun, menentukan nama, kelas, ID pengenalan pelajar, waktu kehadiran dan status kehadiran pelajar berdasarkan data-data yang telah diterima, menghantar notifikasi dan email kepada para guru apabila terdapat pelajar yang hadir lewat atau perlu menjalani isolasi. Okey, seperti yang anda boleh lihat di gambar rajah 7, jadual senarai pelajar ini dapat dibina secara automatik pada setiap hari persekolahan. Jadual ini akan dibina pada masa yang telah ditetapkan, iaitu pada 4 hingga 5 pagi. Pada masa yang sama, jadual ini juga akan dibina secara tersusun berdasarkan susunan darjah, kelas serta nama pelajar. Seterusnya, Rajah 8 menunjukkan jadual senarai pelajar yang telah direkodkan selepas sistem ini menerima data-data seperti masa, nilai, suhu dan nombor RFID. Berdasarkan rajah ini juga, kita dapat lihat bahawa sistem ini mampu menentukan sama ada pelajar tersebut hadir awal atau lewat ke sekolah pada masa yang sama. Sistem ini juga mampu mengenal pasti senarai nama pelajar yang menjalani isolasi. Jika pelajar tersebut hadir awal dan mempunyai suhu badan yang normal, maka baris warna senarai pelajar yang tersebut akan berubah kepada warna hijau, dan jika pelajar tersebut mempunyai suhu badan yang normal tetapi hadir lewat ke sekolah, baris warna senarai pelajar tersebut akan berubah menjadi warna kuning. Seterusnya, jika pelajar tersebut mempunyai suhu badan yang tinggi, maka baris warna senarai pelajar tersebut akan berubah kepada warna merah. Hal ini demikian kerana senarai warna yang berbeza memudahkan para guru untuk menentukan senarai pelajar yang hadir awal atau lewat ke sekolah pada masa yang sama, mengenal pasti senarai pelajar yang perlu menjalani isolasi. Seperti yang kita dapat lihat pada Rajah 9 dan Rajah 10 pula, Rajah 9 adalah email yang dihantar apabila sistem kehadiran pelajar ini mula beroperasi. Manakala pada Rajah 10 pula, kita dapat lihat sistem ini akan menghantar email kepada para guru atau pihak sekolah apabila terdapat pelajar yang hadir lewat ke sekolah atau perlu menjalani isolasi. Okey, sekarang ni adalah untuk perbincangan. Setelah menjalani beberapa ujian, kami mendapati bahawa sistem ini mampu mengukur suhu badan pelajar dengan tepat pada masa yang sama, mengenal pasti sama ada nilai tersebut adalah suhu badan yang normal ataupun suhu badan yang tinggi. Seterusnya, sistem ini juga mampu mengenal pasti nama, kelas dan ID pendaftaran pelajar berdasarkan nombor RFID mereka yang telah diimbas. Selain itu, sistem ini juga mampu mengukur waktu kehadiran pelajar serta mengenal pasti sama ada pelajar tersebut hadir awal atau lambat ke sekolah. Di samping itu juga, sistem ini juga mampu menghasilkan jadual senarai pelajar secara automatik serta tersusun berdasarkan susunan darjah, kelas dan nama. Kemudian, sistem ini juga mampu mengukur bilangan pelajar yang hadir ke sekolah. Selain itu juga, sistem ini mampu menghantar notifikasi atau email kepada para guru serta pihak sekolah apabila terdapat pelajar yang hadir lewat atau mempunyai simptom demam panas. Sekarang ni adalah untuk kesimpulan.
Kesimpulannya, projek ini telah mencapai objektif utama yang telah kami tetapkan. Antara objektif utama tersebut adalah membina sebuah sistem kehadiran pintar untuk pelajar prasekolah dalam menghadapi pandemik COVID-19. Seterusnya, kami telah berjaya membina sebuah prototipe yang dapat mengukur suhu dan merekodkan kehadiran pelajar ke dalam sistem atau pengkalan data iaitu Google Sheet. Pada masa yang sama, kami juga telah berjaya membina sebuah sistem yang mampu menghasilkan sebuah jadual rekod kehadiran pelajar secara automatik pada setiap hari persekolahan. Walau bagaimanapun, projek ini masih perlu dikaji semula bagi mengatasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem tersebut. Itu sahaja daripada pemetangan kami. Sekian, terima kasih.